Kerajaan pertimbang cadangan kelapa dijadikan komoditi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK akan mempertimbangkan cadangan untuk menjadikan kelapa sebagai komoditi negara. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata cadangan berkenaan akan dibawa ke peringkat atasan untuk dimuktamadkan. Dan ada juga cadangan tadi, khususnya daripada sebelah Sabak Benam dan Tanjung Karang. Mereka minta kalau dapat kelapa itu dimasukkan sebagai komoditi. Jadi lembaga koko akan menjaga koko dan juga kelapa. Ini pun kita akan bawa cadangan ke peringkat atasan untuk kita bincangkan sama ada boleh dipersetujui ataupun tidak dan bagaimana kita nak tangani perkara ini. Beliau berkata kepada media selepas sesi santai mesra bersama pengusaha tanaman koko di Tanjung Sepat, Selangor hari ini. Sementara itu, beliau mahu para pemain industri koko di negara ini meningkatkan usaha dalam menjadikan Malaysia sebagai pengeluar biji koko premium di peringkat global. Menurutnya, Lembaga Koko Malaysia LKM sedia membantu penanam bagi menghasilkan benih bermutu tinggi. Kalau yang premium, biji koko kering itu akan dijual pada harga RM15. Yang biasa mungkin harganya RM6 ke RM7. Jadi maknanya dengan menanam, bukan saja menanam benih yang baik, yang premium, tapi yang pasti kita usahakan secara good agriculture practice. Kalau semua dipatuhi, mengikut standard dan sebagainya, insya-Allah mereka akan dapat harga yang lebih baik. Itu yang kita usahakan. Sebab itu khusus dilaksanakan dari masa ke semasa untuk melatih pekebun-pekebun kecil kita supaya mereka akan beralih kepada produk yang lebih premium. Setakat ini, program tanaman koko seliaan LKM di Selangor merekodkan keluasan tanah berjumlah 16.84 hektar melibatkan penyertaan 35 orang pekebun koko. Murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mempunyai keupayaan dan berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan serta kemajuan pendidikan di negara ini. Justru Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kementeriannya sentiasa komited dan meneruskan menyediakan akses serta fasiliti yang secukupnya bagi golongan murid berkenaan untuk terus berjaya dalam sektor pendidikan. Menerajui maknanya dari segi kemajuan dan juga kejayaan murid-murid keperluan khas khususnya dengan segmen-segmen yang akan diberikan pengkhususan selepas. Saya percaya anak-anak yang keperluan khas juga boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan menyumbang kepada kemajuan pendidikan negara. Yang paling penting adalah memberikan mereka akses dan menyediakan fasiliti yang cukup. Beliau temui selepas merasmikan Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Bumbung 5 Kepala Batas. Sekolah berkenaan merupakan sekolah pendidikan khas ke-35 di negara ini dan ke-5 di Pulau Pinang. Sekaligus mencerminkan komitmen KPM dalam memberikan perhatian khusus kepada murid keperluan khas. Kerajaan akan melaksanakan satu kajian impak inisiatif Payung Rahmah dalam masa terdekat. Ia bertujuan melihat keberkesanan dan kemampanan program-program rahmah yang dilaksanakan sejak Januari lalu. Menurut pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mahmat Ali, kajian itu telah dipersetujui dalam mesyuarat pasca Kabinet baru-baru ini. Kerajaan juga akan bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam tertentu bagi menjalankan kajian impak tersebut. Kita mahu program ini sustain, diteruskan kerana ia cukup baik. Jadi kita tengah menilai dan membuat kajian bagaimana kita mendapatkan kerjasama lebih banyak pihak. Mungkin kita akan bekerjasama dengan IPT awam tertentu. Mereka ada pakar-pakar mereka untuk bekerjasama dengan kita membuat kajian di lapangan dan pada masa yang sama yang paling penting juga adalah feedback daripada komuniti perniagaan itu. Pastinya mereka peranan mereka cukup penting
maka kita perlu juga untuk mendengar pandangan, suara daripada komuniti-komuniti peniaga untuk memastikan mereka dapat terlibat dengan lebih aktif lagi. Sehingga 31 Julai lalu, program jualan rahmah mencatatkan 2.1 juta pengunjung dengan nilai jualan sebanyak 57 juta ringgit. Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin HP UNIZA akan menjalankan operasi sepenuhnya tahun depan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata operasi di hospital terbabit sudah bermula sejak 1 Ogos lalu bagi perkhidmatan pesakit luar kepada orang awam. Dengan adanya hospital pengajar ni, dia boleh meningkatkan lagi sumbangannya kepada komuniti dan masyarakat. Dan memang ditekankan kepada setiap universiti iaitu untuk mereka bersedia pulang balik kepada masyarakat. Dan ini antara perkara-perkara yang boleh mereka lakukan. Mereka telah merancang dengan membuka pusat perkhidmatan pakar kepada penduduk setempat. Dan mungkin akan ada banyak lagi program-program yang mereka akan buat. Beliau temui selepas merasmikan pengoperasian perkhidmatan klinik pakar pesakit luar HP UNIZA di Kuala Nerus hari ini. HP UNIZA berkapasiti 200 katil serta memiliki lebih 60 pakar perubatan termasuk 862 kaki tangan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan meminta Jabatan Penerangan JAPIN membuat kajian mengenai kesesuaian dan bentuk pusat media yang dibuka oleh jabatan itu menjelang PRU DUN 12 Ogos ini, ia agar memenuhi keperluan semasa pengamal media di Malaysia. Menterinya Fahmi Fadil berkata ini kerana beliau mahu melihat realitinya golongan pengamal media memilih berada di lapangan untuk mendapatkan bahan berita semasa pilihan raya berlangsung. Dengan realiti para pengamal media hari ini yang mungkin dalam konteks ramai yang berada di lapangan, apa kesesuaiannya. Jadi sama ada kita perlu lebih banyak ataupun kita perlu hampir keseluruhannya secara virtual ataupun bagaimana. Jadi ini nanti selepas pada PRN saya minta pihak Jabatan Penerangan untuk teliti. Selain pusat media, JAPIN turut mewujudkan pusat media maya melalui platform WhatsApp secara berasingan untuk 6 negeri yang terlibat iaitu Selangor, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan. Terdahulu beliau melakukan ziarah kasih bersama calon BN Muhammad Al-Hafizi Abu Bakar bagi donasi jangkang ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang warga emas, Molkan Zainuddin, 79 tahun yang mengidap strok. Dalam perkembangan lain, kementeriannya akan menyiasat dawan aktiviti penjualan minyak masak paket bersubsidi dilakukan secara dalam talian sebelum mengadakan perbincangan dengan KPDN. Setakat semalam, 60 premis telah diperiksa dan 3 kes sedang disiasat oleh KPDN. Sekiranya ada apa-apa pelanggaran, saya akan berhubung dengan MCMC dan pihak penyedia platform ini untuk tindakan lanjut. Saya rasa ini satu perkara yang serius dan sekiranya ada apa-apa pelanggaran, insya-Allah pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk melakukan tindakan mengikut lunas undang-undang, insya-Allah. Minyak masak subsidi itu didapati dijual dengan harga RM3 sekilogram berbanding RM2.50 yang telah ditetapkan. PRU DUN Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Kepala batai makan tok sah bimbang. Inilah masanya orang Kedah, oi. Orang Kedah, pilihan di tangan hampa. Ikut lebuh raya
yang sahih di RTM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menasihati setiap parti termasuk pembangkang supaya berkempen secara berhemah dan tidak mencerca pihak lawan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata sebaiknya gelanggang kempen pada PRU DUN kali ini perlu digunakan sebagai platform untuk memberi penjelasan berkenaan isu semasa kepada rakyat. Kita politik cakap tegas boleh. Tetapi jangan maki hamur. So dengan ceramah Anwar khianat, Anwar bodoh, jangan sombong sangat. Ya, dia bagi kritik tak apa. Takkanlah saya buat semua betul. Boleh tegur, boleh bagi pandangan. Ya, tetapi janganlah hina. Kempenlah dengan baik. Tak payah maki, tak payah cerca. Kerana akhirnya kita tahu kawan juga, keluarga juga. Jadi saya nak nasihat itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah umum perpaduan di Dataran Anak Muda malam tadi. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi optimis gabungan Pakatan Harapan PH dan BN mampu mencapai kemenangan dengan majoriti besar pada PRU DUN Selangor 12 Ogos ini. Saya menjangkakan bukan sekadar retain atau pertahankan kursi yang ada, tetapi dengan bantuan calon-calon daripada BN dijangkakan melebihi daripada kedudukan kerajaan yang lalu, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menyantuni rakyat bersama calon PH Amidi Abdul Manan bagi kerusi DUN Ijuk di Pasar Malam Pekan Ijuk hari ini. Amidi bakal berdepan saingan 3 penjuru menentang calon Perikatan Nasional Jeffrey Mejan dan Tan Chat Kiong wakil bebas. Kerjasama antara jentera Parti Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menjadi tunjang kepada gerak kerja yang lebih teratur dalam musim pilihan raya. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kerjasama itu menunjukkan sentimen kerajaan perpaduan di negeri itu dapat direalisasikan dengan baik. Jelas beliau tempoh seminggu kempen yang telah berlalu juga mempamer reaksi positif daripada masyarakat menerusi siri kempen setiap calon secara bersemuka maupun dalam talian. Kita tinggal seminggu, tak lama. Saya nak supaya jentera dalam keadaan yang bersedia, terus sihat, jaga kesihatan dan dalam keadaan spirit yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, supaya kita dapat terus menyampaikan maklumat-maklumat kepada pengundi-pengundi di seluruh Negeri Sembilan. Dan insya-Allah esok kita akan lancarkan manifesto Kerajaan Perpaduan. Dalam pada itu, 70 inisiatif bawah 10 teras aspirasi perpaduan Negeri Sembilan merangkumi keperluan dan kebajikan masyarakat di negeri itu telah dilancarkan hari ini. Jelas Datuk Seri Aminuddin Harun, aspirasi itu merupakan aku janji inklusif dan menjadi satu komitmen pemerintahan Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Janji manifesto ni tak perlu jawatan kuasa untuk pantau, tetapi rakyat boleh melihat. Boleh melihat sendiri pelaksanaannya. Seperti juga pelaksanaan manifesto yang lepas. Dalam keadaan kita tak tahu apa yang berlaku, apa kemampuan kerajaan negeri ketika itu, tapi kita dapat lakukan. Dan Alhamdulillah, ini antara penambahbaikan dan saya rasa bahawa ini yang mampu kita lakukan yang terbaik untuk rakyat Negeri Sembilan. Beliau yang juga merupakan calon PH DUN Sikamat menyatakan aspirasi itu bakal dilaksanakan dengan segera sekiranya rakyat memberi peluang kepada Kerajaan Perpaduan untuk mentadbir negeri. Masyarakat diseru supaya bersikap sederhana dalam berpolitik. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia bagi mempertahankan perpaduan yang sedia terbina. Maka bagi saya sangat penting untuk kita ambil maklum dan kita menjunjung kasih atas titah Tuanku Sultan Perak
serta kita bukan hanya memperingati 50 tahun pemergian Tun Dr. Ismail, tapi menjiwai perjuangan itu. Dia bukan perjuangan politik, tuan-tuan. Dia adalah perjuangan untuk menegakkan sebuah negara bangsa dengan rakyat yang hidup rukun, aman damai, bersatu padu. Kekuatan kita adalah sebenarnya perbezaan kita. Dan perbezaan itu tidak semestinya membawa kepada perpecahan. Kita tahu dan kita sedar di dalam ketiga-tiga kawasan yang kita jemput pada hari ini pun, kerencaman sama ada dari segi tempat tinggal kita, komuniti kita, bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum, agama-agama yang ada. Ini adalah satu keistimewaan bumi bertuah bernama Malaysia. Tak ada tempat lain dalam dunia ini seperti kita. Maka kita wajib pertahankan kepaduan ini. Beliau berucap ketika merasmikan program Merdeka at Community Don Dengkel di Selangor. Dalam pada itu, beliau turut mengulas berkenaan usaha menangani penyebaran video bersifat provokatif dan fitnah di aplikasi TikTok. Fahmi menjelaskan ketika ini kerajaan tidak berhasrat menyekat atau menutup platform berkenaan. Bagaimanapun yang jelas beliau, jika wujud pelanggaran kandungan, tindakan sekatan dilakukan oleh platform media sosial itu. Kita tak berniat untuk menutup TikTok pada waktu ini. Tapi sekiranya ada berlaku apa-apa pelanggaran, ada beberapa langkah termasuk segera memastikan rakyat mendapat maklumat yang tepat. Sekiranya akaun ataupun konten itu melanggar community guideline, garis panduan komuniti bagi TikTok dan sebagainya, tindakan oleh platform itu boleh dilakukan. Oleh platform, bukan oleh kerajaan. Tambah baik infrastruktur sukan sedia ada termasuk pembinaan fasiliti baru antara perkara yang perlu difokuskan bagi melahirkan ramai atlet di DUN N30 Kijal. Calon Barisan Nasional Dato' Sri Ahmad Said berkata ia selari dengan pencapaian terbaik negeri itu yang melahirkan ramai atlet sukan. Kita muncul 3 kali berturut-turut sebagai juara Sukma. Hadiah kewangan kita sediakan sehingga satu peringkat maknanya yang dapat peringkat emas, satu kapal terbang kita hantar mengerjakan umrah dan sebagainya. Dan itulah Terengganu negeri pertama yang ada pasukan profesional dari segi basikalnya di SG ketika itu, dan begitu juga pasukan hoki. The only state yang ada pasukan hoki dan juga pasukan lomba basikal. Yang lain pasukan menyebabkan pasukan profesional lah. Macam basikal kita tahu adanya pasukan-pasukan tertentu dan juga hoki. Kerusi N30 Kijal yang terletak di bawah Parlimen Kemaman terdiri 98% pengundi Melayu, manakala baki 2% lagi adalah kaum Cina. Sektor pelancongan menjadi tumpuan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Sepat jika diberi mandat sekali lagi. Calon Perikatan Harapan Borhan Aman Shah berkata usaha melonjak potensi pelancongan itu akan diberi tumpuan di Pantai Batu Laut. Kita akan beli tram ataupun kalau di sebelah daerah utara Selangor dipanggil Sulurut, di mana tram ni dibawa ATV dan boleh membawa penumpang 15 hingga 20 orang, yang mana kita menyediakan pemandu pelancong dan mereka akan bawa 3 buah kampung masuk ke dalam. Jadi tujuan saya, bila mereka bersantai di sini dari pagi hingga ke petang, sekurang-kurangnya mereka tahu bahawa di kawasan Pantai Batu Laut ni dan di Tanjung Sepat ni mempunyai IKS, produk-produk yang boleh mereka bawa balik. Selain itu, produk daripada industri kecil dan sederhana juga boleh diketengahkan seperti kopi, kerepek dan tempe bagi meningkatkan pendapatan peniaga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan futsal tertutup Kampung Tanjung Sepat sempena kempen pilihan raya hari ke-9. N54 Tanjung Sepat menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Perikatan Harapan Borhan Aman Shah dengan calon Perikatan Nasional Sabirin Marsono. Calon yang dipilih dalam pilihan raya umum DUN ke-15 perlu memberi perhatian mendengar permasalahan penduduk. Itu antara luahan hati pengundi di kawasan N16 Prai. Penduduk Kampung Maneh, saya mohon supaya adun yang dipilih memohon TOL kepada penduduk di Kampung Maneh
Harapan saya ni adu ni yang penting. Ada 3 benda lah. Yang pertama tu saya nak siapa-siapa yang jadi adun di sini berlaku adil kepada semua rakyat. Jangan berpandukan kepada parti. Kami perlukan perhatian pada YB yang menang nanti. Tolong tengok kawasan kami, terutama penduduk orang Melayu. Kami walaupun jumlah yang kecil, kami juga memerlukan perkhidmatan daripada YB kawasan ni. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka sasar jualan 1.2 juta ringgit sempena jualan khas agro madani di negeri itu sepanjang tahun ini yang bermula April lalu. Pengarah Fama Melaka Harudin Yunus berkata, setakat Julai nilai jualan dicatat ialah RM400,000 melibatkan 50 penganjuran. Pihaknya komited sasaran mampu dicapai dengan pertambahan 250 lokasi penganjuran jualan khas yang akan diadakan serentak setiap minggu di seluruh Melaka sehingga Disember. Juga dibantu oleh usahawan yang mengadakan jualan istimewa menyokong program kita ini dengan menjual ayam dengan pengurangan sebanyak RM3. Hari ini kita ada di seluruh Melaka, kita ada 3 outlet mengikut daerah. Kita ada di Jasin, di Pasar Tani Melimau ni, kita ada di Melaka Tengah, di outlet pencitan Fama iaitu di Agro Bazar milik usahawan kita di Duyung, dan juga kita ada di Pasar Tani Alur Gajah pada pagi ini juga. Jadi 3 lokasi ini kita langsungkan serentak. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program berkenaan di Pasar Tani Melimau, Melaka. Dalam pada itu, Fama dengan kerjasama kerajaan negeri akan mengadakan karnival jualan agro madani peringkat negeri pada 30 Ogos hingga 3 September ini melibatkan 140 usahawan bertempat di dataran sejarah Aikeroh. Semua lapisan masyarakat disaran untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kepada negara. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli turut meminta masyarakat memanfaatkan media sosial secara berhemah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Selepas daripada pelancaran ini, lebih ramai rakyat ni akan prihatin dan mengibarkan jalur gemilang. Tanda kebersamaan kita dalam menyambut kemerdekaan pada tahun ini, insya-Allah. Dan saya juga ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih pada perimi-perimi perniagaan yang telah mula mengibarkan jalur gemilang di seluruh negeri, insya-Allah. Beliau memaklumkannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Perlis di Denai Larian Pangkalan Asam Kangar. Perkembangan sukan, kejohanan skuash kebangsaan 2023, atlet skuash remaja wanita negara Aira Azman terus cemerlang apabila merangkul gelaran sulung di kejohanan itu selepas menewaskan rakan sepasukan Aina Amani Ampandi. Aira bagaimanapun tidak diberi laluan mudah sebelum menang dalam 4 set 11-5, 7-11, 11-3 dan 11-9 pada aksi final yang berlangsung di Pusat Skuash Negara Bukit Jalil. Beraksi dalam 3 pertandingan berturut-turut sejak kejohanan skuash remaja dunia di Melbourne, Australia, ia tidak sedikit pun menjejaskan permainannya untuk mendakap kejuaraan ini. I want to thank you for my coaches, family and the one who helped me to get my training session. Very happy with my performance today. Throughout these 3 weeks, I've been playing back-to-back 3 tournaments. So delighted to win this tournament because it's my first national champion. Menurut Aira, kemenangan ini akan menjadi motivasi terbaik buatnya untuk kekejohanan individu remaja Asia di Dalian, China dari 16 hingga 20 Ogos nanti. Dalam pada itu, saingan kategori lelaki pula menyaksikan gelaran juara menjadi milik Ivan Yuan. Sebagai persediaan menghadapi Sukan Asia Hangzhou 23 September hingga 8 Oktober ini, atlet Jiu-Jitsu negara Cassandra J. Poyong bakal berkelana ke bumi Brazil selama 5 minggu bagi membuat persiapan.
Cassandra percaya latihan di Brazil dapat membantu memberi lebih pendedahan sebelum melepas ke China memandangkan ia penampilan sulungnya di Sukan Asia. The head coach over there is a female, and she has won a lot of competitions over there with high-profile people, and recently she just won second place in this big high-profile competition. So I'm really excited to train with her. I'm really excited to get to know the Brazilian ways of training. Walaupun turun tanpa sasaran, Cassandra yakin persiapan yang lengkap akan membantu meningkatkan keyakinan menjelang perlawanan sebenar nanti. Cassandra sebelum ini pernah meraih pingat gangsa pada kejohanan Jiu-Jitsu Asia di Thailand pada Februari lalu dan kategori bawah 57 kg wanita. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM memberi jaminan akan memberi imbuhan bagi mana-mana atlet kebangsaan yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan. Timbalan Presidennya Datuk Fadhil Abu Bakar berkata pembayaran akan dibuat selepas menerima dokumen-dokumen berkaitan. Berdasarkan amalan KOM sebelum ini, setiap atlet yang memecahkan rekod kebangsaan akan menerima imbuhan berjumlah RM1,000. Apa yang dijanji oleh KOM tempoh hari, imbuhan RM1,000 tu memang kita bagi selepas menerima dokumen-dokumen yang terpenting lah, macam doping semua dah komplit. InsyaAllah kita akan bayar according to KOM apa yang diputuskan minit mesyuarat yang lepas. Ketika ini antara atlet olahraga yang berjaya memperbaharui rekod kebangsaan adalah Umar Osman, Muhammad Azim Fahmi dan Shirin Samson Voloboy. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS kini dalam perancangan untuk memperluas pemberian kategori kejohanan dalam skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Ketika ini, Syakam hanya mengiktiraf pencapaian atlet tertentu di kejohanan besar. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh ketika ini terdapat juga beberapa pencapaian membanggakan atlet di lakar bukan di kejohanan utama. Terbaru, atlet wushu negara Tammy Tan melakar sejarah apabila menamatkan penantian 38 tahun untuk meraih pingat emas pertama Malaysia pada Tamasya Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China. Ini adalah satu penantian yang sangat lama, 38 tahun. Dan saya percaya bila kita meraihkan pencapaian seperti ini, bila dia bukan multi games punya pencapaian, atlet kita akan cari jalan untuk bukan saja pergi SEA Games, Commonwealth Games, tetapi all this world tournament juga sangat penting untuk mereka. Jelas Hana, Majlis Sukan Negara akan membentang kertas kerja untuk melihat nilai yang perlu diberikan. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad paduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.